Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali kita rafakkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian sirah kita secara bulanan menggunakan kitab ringkasan Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih lagi berada pada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan salat. Dan pada malam ini kita sambung, hadirin dan hadirat, kata-kata daripada penulis kitab kita ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu aidan fi ruku'ihi subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Yang mana terjemahannya, antara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rokok, dan pada kuliah yang lepas, iaitu pada 2 minggu yang lepas, kita menceritakan bacaan Nabi ketika rokok adalah bacaan Subhana Rabbiyal Azim yang disebutkan di sini. Subhana Rabbiyal Azim. Walaupun sebahagian riwayat hadis di hujung matan tersebut dan di hujung lafaz tersebut ditambah perkataan wa bihamdih, menjadi Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Dan di dalam surah Al-Waqi'ah Allah Ta'ala menyatakan fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah kamu kepada Tuhanmu yang maha agung. Ini adalah suatu tuntutan dan suatu suruhan daripada Allah. Dan sebaik turun ayat tersebut, Nabi SAW mengatakan, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan tasbih tersebut pada rokok-rokok kamu. Sebab itu semasa kita salat, ketika rokok, kita disunatkan membaca Subhana Rabbiyal Azim, demi berpetunjuk dengan arahan Allah, fasabbih bismi rabbikal azim, dalam surah apa? Al-Waqi'ah. Itu pada kuliah yang lepas. Kemudian pada malam ini disebutkan antara zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rokok adalah sebutan tasbih juga. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Pendek sahaja. Subuhun qudus rabbul malaikati warruh. Dan riwayat yang menyebutkan berkenaan dengan lafaz ini adalah di dalam Sahih Imam Muslim. Di dalam Sahih Imam Muslim. Dan subuh adalah tasbih, iaitu bersuci, ataupun seseorang itu menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuhun kudus. Manakala kudus ni adalah memuliakan Allah, iaitu Allah yang maha suci, Allah yang maha mulia, Rabbul malaikati warruh. Dia adalah Tuhan kepada para malaikat dan dia adalah Tuhan kepada ar-ruh. Dan ar-ruh di situ, kata para ulama, ia merujuk kepada Jibril alaihi salam. Maknanya Allah adalah Rabbul malaikah, Tuhan bagi keseluruhan para malaikat, serta Tuhan kepada ar-ruh, dan ar-ruh merujuk kepada Jibril. Dan ini sama seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Qadar
Iaitu Allah kata, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi sebutan tu sama, tanazzalul malaikatu warruh, dan para malaikat merujuk kepada para malaikah, dan ar-ruh adalah khusus merujuk kepada Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam. Dan pertama kita katakan, hadirin dan hadirat, Allah adalah Rabbul Malaikah. Allah adalah Tuhan kepada keseluruhan para malaikat. Dan malaikah ni makhluk yang dicipta Allah berbeza dengan manusia dari sudut aslul khilqah, asal kejadian, serta dari sudut sifat mereka, perbuatan mereka yang mana disifatkan oleh Allah di dalam At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah bermaksiat kepada Allah, dan mereka sentiasa melakukan perkara yang diperintahkan Allah kepada mereka. Dan malaikah dicipta daripada cahaya. Kita tahu bahawasanya jin dicipta daripada api dan manusia dicipta daripada tanah. Jadi aslul khilqah, asal kejadian. Cuma ada satu noktah yang penting, hadirin dan hadirat. Adakah malaikat dari sudut kumpulan dengan orang-orang saleh dari kalangan manusia, siapakah yang lebih tinggi kedudukan dan kemuliaan mereka? Orang saleh ke para malaikat? Begitu. Jadi di sini berlaku khilaf dalam kalangan para ulama. Bahkan bukan semata orang saleh, tapi mereka khilaf, para nabi ke para malaikat yang lebih afdal. Sampai kepada perbahasan itu pun dibincangkan oleh para ulama kita. Dan khilaf ni terpecah kepada dua. Sebahagian cenderung kata malaikat lebih afdal, atas faktor malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak menderhakai Allah. Mereka tidak melakukan kesalahan dan kesilapan. Tapi sebahagian lagi kata tidak, para anbiya lebih afdal. Tetapi yang satu noktah yang para ulama sepakat, bahawasanya Nabi SAW lebih afdal daripada keseluruhan malaikat, dan manusia yang paling afdal ataupun Nabi adalah manusia yang paling afdal dari kalangan para anbiya itu sendiri. Jadi maknanya dari sudut individu memang tak dipertikaikan. Nabi kita SAW adalah afdalul khalq, iaitu makhluk yang paling afdal, mengatasi para malaikah dan mengatasi para anbiya. Tapi anbiya yang lain tu, selain daripada Rasulullah, yang tu berlaku perbezaan pandangan. Atas faktor apa agak-agak? Atas faktor nas. Begitu. Kita ni antara sebab berlaku khilaf adalah isu utamanya adalah dalil. Itu antara sebab kenapa berlaku khilaf. Bukannya isu emosi. Kalau isu emosi itu khilaf dalam kalangan marhain je. Tapi khilaf dalam kalangan ulama' ni atas faktor dalil. Contoh, dalam hadis, Nabi SAW meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya itu adalah hadis apa? Hadis kursi. Dan Allah kata, ana inda zanni abdi bi, wa ana ma'ahu idza zakarani. Fa in zakarani fi mala'in, fa in zakarani fi nafsihi, zakartuhu fi nafsi. Wa in zakarani fi mala'in, zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Wa in taqarraba ilayya shibran, taqarrabtu ilayhi zira'an. Wa in taqarraba ilayya ba'an, ataituhu harwalah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi yang sahih. Terjemahannya, ana inda zanni abdi bi, Allah kata, aku ni menurut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Maknanya kalau kita sangka baik kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita ini sesuai dengan kadar sangkaan baik kita kepada Allah. Kemudian Allah kata, wa ana ma'ahu idza zakarani, dan aku akan bersamanya apabila dia berzikir kepadaku. Siapa yang nak Allah bersama dengan dia, zikir kepada Allah. Allah ada bersama dengan dia. Dan yang ketiganya, sekiranya dia mengingati aku dalam dirinya, aku akan mengingatinya dalam diriku, kata Allah. Dan sekiranya dia mengingati aku dalam kelompok fi malak, dalam satu malak. Malak ni adalah kelompok manusia, kumpulan manusia.
Maka Allah kata apa? Zakartuhu fi mala'in khairim minhum. Nampak di sini. Aku akan sebut nama mereka dalam satu kumpulan yang lebih baik daripada mereka. Begitu. Jadi ini sandaran dalil dia. Fa in zakarani fi mala'in, kalaulah Allah Ta'ala ataupun kalau kamu menyebut aku atau mengingati aku dalam satu kumpulan manusia, zakartuhu fi mala'in khairim minhum. Aku akan mengingati dia dalam satu kumpulan yang lebih baik daripada mereka. Daripada inilah dalil yang menunjukkan para malaikat lebih afdal daripada manusia. Dan termasuk manusia siapa? Para apa? Para nabi. Begitu. Daripada ayat itulah yang menunjukkan antara sandaran dalil yang dikemukakan oleh para ulama. Tapi sepakat para ulama bahawasanya menunjukkan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul khalq, iaitu makhluk yang paling mulia mengatasi malaikat dan mengatasi para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan bila disebut ar-ruh, maka ar-ruh di sini menurut para ulama tafsir dan ulama hadis merujuk kepada Jibril alaihi salam. Ataupun dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan sebutannya adalah Jibrail. Kan kita sebut sebelum ini, Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil. Begitu. Fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan juga bumi dan seumpamanya, dalam doa yang Nabi SAW baca pada waktu malam, iaitu dalam salat tahajud itu. Jadi Jibrail sebutan di situ. Tetapi sebutan Jibril juga adalah sebutan yang betul juga. Ingat sebutan Jibril juga adalah sebutan yang betul. Dan Jibril merupakan afdalul malaikah, sebagaimana Rasulullah SAW merupakan afdalul anbiya. Jibril adalah malaikat yang paling afdal sekali. Dan ada juga pandangan yang menyebut, hadirin dan hadirat, ini saya kongsikan sekadar info, pandangan yang menyebut sebenarnya pada awal ketua malaikat adalah iblis itu sendiri. Ini ada pandangan yang menyebut, dan inilah yang dipersetujui oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, bahawasanya namanya adalah Azazil. Namanya adalah Azazil. Dan hal ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Tahzibu Asma'i wal Lughah. Tahzibul Asma'i wal Lughah. Itu yang lebih tepat. Tahzibul Asma'i wal Lughah. Dan di dalam kitab tersebut, beliau memberi penjelasan bahawasanya iblis ini merupakan ketua bagi para malaikat pada waktu itu. Tapi sebahagian mungkin timbul persoalan, kalaulah iblis ni malaikat, kenapa Quran kata dia jin? Betul tak? Quran kata dia jin. Maka di sini dalilnya adalah dalam surah Al-Kahfi itu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lizalimina badala. Jadi Allah kata, dan ingat ketika kami berkata kepada para malaikah, Allah kata para malaikah, usjudu li Adam, sujudlah kamu pada Adam. Fasajadu, semua mereka sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jin, dia termasuk dalam kalangan jin. Tetapi ulama-ulama yang cenderung kepada pandangan yang pertama tadi, mereka kata jin di sini adalah jin dari kalangan para malaikat. Itu makna dia. Bukan jin yang berbeza daripada malaikat, tetapi jin dari kalangan para malaikat. Dan hal ini kalau nak kita bahas lebih panjang, dekat mana agak-agak nak rujuk, tak sesuai sekadar Tahzibul Asma'i wal Lughah. Tetapi yang paling sesuai kita rujuk adalah tafsir Imam Tabari. Dalam tu panjang lebar diceritakan adakah iblis ini merupakan ketua malaikat ataupun sebaliknya. Begitu. Dalam kitab apa? Tafsir At-Tabari. Namanya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Itu nama sebenar kitab Tafsir At-Tabari. Wallahu a'lam, tetapi itu berlaku pandangan. Cuma iblis ini
dia akhirnya menjadi fasik dan akhirnya dia menjadi kufur. Na'udzubillahi min zalik, nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Itu adalah antara zikir yang Nabi SAW baca ketika rakaat, subuhun kuddus rabbul malaikati warruh. Wataratan, dan kadangkala yaqulu sallallahu alaihi wasallam, baginda membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'idhami wa 'asabi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan ini Nabi baca ketika bila? Ketika rakaat. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'idhami wa 'asabi. Terjemahannya, ya Allah, kepadamu aku rakaat. Denganmu aku beriman. Kepadamu aku berserah diri. Telah khusyuk kepadamu pada saat ini pendengaranku, penglihatanku, otak aku, tulang belulangku dan seluruh otot-otot dalam badanku. Allahu Akbar. Yang tu zikir kalau kita faham makna bacaan, hadirin dan hadirat, alangkah khusyuk salat kita. Sebagaimana khusyuknya 5 anggota yang disebutkan tadi. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'idhami wa 'asabi. Telah khusyuk kepada kamu saat ini ya Allah, sam'i, pendengaran aku ketika kita rakaat. Wa basari, penglihatan aku. Wa mukhi, otak aku. Wa 'idhami, tulang belulangku. Serta asab. Wa 'asabi, dan asab adalah otot. Muscles. Kita punya otot-otot kita ini. Jadi kita sebut bahawasanya doa ini adalah dibaca ketika rakaat oleh Nabi SAW. Jadi kita boleh hafal. Dan bukan semata hafal, boleh kita praktikkan di dalam salat kita ini. Sebab salat ada 5 waktu yang wajib sehari semalam. Tak salah kalau kita ketika rakaat subuh baca begini, rakaat zuhur baca begini, dan rakaat asar baca begini dan begini. Selama mana bacaan ini sabit daripada Nabi SAW. Tak ada masalah. Maknanya tidak ada masalah kerana ini ada padanya keluasan. Tambahan pula yang kita kata wajib adalah fa'il, rakaat. Adapun zikir ketika rakaat, hukumnya adalah sunat. Dan contohnya, kita salat zuhur 4 rakaat. Ketika rakaat yang pertama, semasa rakaat kita baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih contoh. Kemudian pada rakaat yang kedua, ketika rakaat kita baca pula Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Dan pada rakaat ketiga, boleh jadi kita baca ketika rakaatnya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'idhami wa 'asabi. Gitu. Dan hadis sahih riwayat Imam Muslim, cuma ada noktah daripada Ibn Al-Qayyim. Dia kata wa hadza innama hufiza anhu fi qiyamil lail. Bacaan ini yang mahfuz, iaitu yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, Nabi membacanya pada qiyamul lail. Begitu. Cuma adakah menjadi kesalahan kalau kita nak jawab soalan tadi? Kita kata tidak. Cuma yang mahfuz, maknanya riwayat yang terpelihara daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baginda membacanya ketika qiyam apa? Qiyamul lail, iaitu pada salat malam, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini selesai perbahasan rakaat. Baik. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu ba'da zalika qailan. Selepas daripada Nabi rakaat, baginda mengangkat kepalanya. Lalu baginda membaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Ini contoh ketika rakaat. Kita rakaat begini, katakan. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya, Sami Allahu liman hamidah. Dan terjemahan Sami Allahu liman hamidah ni, ini berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Iaitu terjemahan literalnya adalah Allah mendengar mereka yang memujinya. Tetapi
terjemahan yang berserta syarahan yang disebut oleh para ulama hadis, iaitu Allah menjawab mereka yang memujinya, iaitu Allah menyahut dan Allah menjawab. Walaupun sebenarnya tidak jauh sangat perbezaannya, cuma ada disebutkan dalam kitab-kitab syarah kepada kitab-kitab hadis. Dan ilmu ni sangat penting, hadirin dan hadirat. Saya nak kena sebut satu noktah penting kepada kita ini sebagai penuntut ilmu, pencinta ilmu. Terjemahan ni, dia tidak boleh semata kita rujuk kepada Qamus Ma'ani saja. Ataupun Google Translate, lagilah tak boleh. Daripada Arabic kepada Malay, lagi tak boleh sebenarnya. Dan banyak, walaupun dah ada improvement dari sudut Google Translate punya terjemahan, dari sudut bahasa Arab ke bahasa Melayu, tapi kita tak boleh semata berpada. Dan paling utama sebenarnya kalau kita nak rujuk kepada terjemahan bagi satu-satu hadis, adalah kitab syarah para ulama hadis. Yang tu dia. Kitab syarah mereka. Kerana dalam syarahan tu, dia akan terjemahkan dengan terjemahan yang tepat lagi sebenarnya. Macam contoh, saya pernah terlibat dengan penterjemahan kitab Sahih Al-Bukhari. Dan masa itu, kami rujuk banyak syarahan-syarahan kepada Sahih Al-Bukhari. Maknanya rujuk Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, dan rujuk Fathul Bari oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dan juga kitab-kitab yang lain yang syarahan para ulama India dan para ulama-ulama yang besar yang lain. Kita kata Masya Allah, baru kita tahu rupanya nak terjemah ni dia bukan Sami Allah tu Allah Maha mendengar, maknanya literal sahaja. Betul lah, dari sudut tidak salah, cuma ada tafsiran dan ada kesesuaian ayat yang boleh kita gunakan untuk penterjemahan ni. Tapi asasnya Allah mendengar orang yang memujinya. Allah mendengar bagi mereka yang memujinya. Dan ketika Nabi membaca ayat tersebut, iaitu Nabi membaca zikir tersebut, Sami Allahu liman hamidah, Nabi wa yarfa'u yadayhi, Nabi mengangkat dua tangannya. Maknanya bangun daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Begitu. Nabi mengangkat kedua tangannya. Wa rawa raf'al yadaini anhu fi hadhihi al-mawatin as-salasah nahwun min salasina nafsan. Yang meriwayatkan Nabi SAW mengangkat tangan baginda ini pada tiga tempat yang kita sebutkan sebentar tadi adalah sebanyak atau seramai 30 orang sahabat. Maknanya 30 orang perawi. Mereka meriwayatkan kepada kita ini bahawasanya Nabi SAW mengangkat tangan pada keadaan-keadaan begini. Maknanya antaranya adalah ketika Nabi bangun daripada rukuk. Wattafaqa ala riwayatiha al-ashrah, dan bilangan perawi yang sepakat terhadap riwayat ini adalah seramai 10 orang. Maknanya ramai orang yang meriwayatkan hadis ini. Meriwayatkan riwayat yang mengatakan Nabi SAW mengangkat tangan ketika bangun daripada apa? Rukuk. Walam yasbut anhu khilafu dhalikal battah, dan tak ada sabit sebarang perbezaan pandangan pun berkenaan dengan hal tersebut. Bal kana dhalika hadiyahu sallallahu alaihi wasallam ila an faraqad dunya. Bahkan Nabi mengangkat tangan ketika bangun daripada rukuk, dan perkara itu kekal dilaku oleh baginda sehinggalah baginda wafat sallallahu alaihi wasallam. Ila an faraqad dunya ni maknanya sehinggalah Nabi apa? Berpisah daripada dunia itu. Nabi meninggalkan dunia, faraqad dunia. Ya. Okey, dari sudut hukum, adakah ia membatalkan salat? Yang ni adalah kita kata kesalahan dari sudut ucapan dan bacaan. Kalau dalam ilmu tajwid tu dia panggil lahan. Dia ada lahan jali dan lahan khafi. Dan lahan ini adalah kesilapan bacaan. Dan kalaulah
kesilapan itu kesilapan yang ketara, yang ni membawa kepada batalnya salat contohnya, dan sebahagiannya kepada hukum yang haram. Contohnya adalah lahan jali dalam surah Fatihah. Yang ni memang confirm batal salat. Kerana apa? Fatihah adalah rukun. Dan rukun wajib dibaca dengan bacaan yang tepat. Cuma kalau persoalan tadi, isu sebutan Sami Allahu liman hamidah contoh. Ada sebahagian baca tha. Tha yang macam ba dan ta tu, tapi ada titik 3 di atas. Itu tha. Dan sebahagian boleh jadi baca shin, iaitu Syami Allahu liman hamidah. Dia macam orang yang sebut apa? Sulit jadi syulit. Itu. Jadi begitulah. Jadi Syami Allahu liman hamidah contoh. Sebenarnya kita katalah dari sudut hukum, dia tidaklah membatalkan salat. Begitu. Ia tidak membatalkan salat. Ia adalah satu kesilapan dan ia mengubah makna. Jadi seharusnya paling tinggi pun wallahu taala a'la wa alam, ianya makruh. Ia tidaklah, kalau seseorang itu sebutnya dalam keadaan dia jahil, dalam keadaan dia boleh jadi orang awam, dia tak tahu Syami Allahu liman hamidah. Tapi perlu ditegur. Perlu ditegur. Kita kena ingat, kesalahan ini bukan yang haram je kena tegur, yang makruh pun kena tegur juga. Jadi sebab itu ada sebahagian orang kalau ditegur hisap okok, dia kata makruh je, makruh baku tegur. Begitulah kefahaman dia. Maknanya makruh pun kita kena tegur. Apatah lagi yang haram. Kenapa? Kerana nas yang menyebut tuntutan untuk kita tegur adalah terhadap kemungkaran. Dan kemungkaran ni adalah yang dilarang. Dan yang dilarang ni meliputi yang haram dan juga yang apa? Yang makruh. Jadi sebab itu kalau kita tengok orang yang buat benda makruh, kita pun kena tegur. Contoh, kita ni dari sudut salat kita, salat berjamaah, kedudukan saf jemaah makmum ataupun makmum lelaki di sebelah kanan imam ke di sebelah kiri imam? Di sebelah kanan. Tapi katalah ada seorang itu dia salat di sebelah kiri imam. Boleh tak kita tegur dia dan kita perbetulkan dia? Perbuatan itu makruh kalau ikutkan. Kerana duduk di sebelah kanan imam adalah sunat, dia tidak wajib. Tetapi kalau dia duduk sebelah kiri, dia makruh. Jadi kita datang, kita alihkan. Maknanya kita ubah perkara yang makruh itu, menunjukkan apa? Benda makruh pun dibetulkan dan ditegurkan. Ada riwayat yang para sahabat ni, bila ada sebahagian sahabat ataupun sebahagian ulama atau sebahagian tabi'in, mereka salat, orang lelaki salat tapi mengikat rambut. Rambut dia panjang, dia ikat rambut dia ke belakang. Macam tocang tu, dia ikat, adalah tali. Lalu para sahabat ataupun para ulama tabi'in yang datang, dia tengok keadaan tu, mereka pergi ke belakang dan dia tanggalkan. Dia uraikan dan dia leraikan ikatan rambut tersebut. Ketika tu orang tu tengah semayang. Kita ni sebab kita baru nak masuk saf ataupun kita dah selesai solat. Jadi dia tarik. Dan kemudian selepas daripada itu baru dia beritahu benda ini adalah dilarang di dalam salat. Tetapi larangan itu tidak haram, ia makruh. Menunjukkan benda makruh pun kita ubah. Begitu. Jadi kalau dalam situasi begini, kena nasihatlah selepas salat. Kalau macam contoh, ada imam bacaan dia, asal setiap kali saya bangun daripada rakaat je, Syami Allahu liman hamidah, Allah. Yang ni kena tegur. Kena sebut sami'a, sin. Kena sin. Dan di sinilah kita penting belajar ilmu apa? Ilmu tajwid. Ilmu tajwid yang meliputi pembelajaran kita terhadap makhraj apa? Makhraj huruf. Dan itulah yang kelas Ustaz Faiz tadi, itulah kot no? Itulah dianya. Patutnya soalan tu tanya ke Ustaz Faiz. Okey, baik. Cuma dari sudut fiqahnya, ia tidaklah memberi kesan kepada membatalkan salat sekiranya dia terkategori dalam yang khafi ni tadi. Maknanya kesalahan yang kecil yang tidak mengubah apa-apa makna ataupun tidak memberi kesan kepada rukun-rukun qauli di dalam salat yang 5 itu. Kalau rukun qauli mesti sebutan dia mesti kena sempurna betul dan tidak boleh lari daripada maksud yang disebutkan. Baik. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam daiman yuqimu sulbahu idza rafa'a min ar-ruku'i
wa baina as-sajdataini wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam la tujzi'u salatun la yuqimu fiha ar-rajulu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud. Zakarahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Terjemahannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menegakkan tulang belakang baginda apabila baginda bangun daripada rakaat. Dan apabila baginda bangun daripada ataupun apabila baginda sedang duduk di antara dua sujud, bangun daripada rakaat tu maknanya ketika i'tidal itu, dan ketika duduk di antara dua sujud, Nabi SAW akan menegakkan sulbi baginda. Dan sulbi adalah tulang belakang. Maknanya, biar tegak betul. Dia tidaklah macam kita kata, macam orang kata, apa istilah dia? Tidak tegak lah. Atau dia kata, apa tah istilah dia? Susah nak menyebutnya. Maknanya kalau dia tidak sempurna tegak itu, yang ni tidak dibenarkan. Sebaliknya dia kena tegak dengan tegak yang sempurna. Itu yang lebih tepat. Jadi disebut di sini pada dua tempat. Nabi SAW menegakkan tulang belakang baginda. Yang pertama ketika bangun daripada rakaat dalam kurungan i'tidal, dan yang keduanya di antara dua sujud. Iaitu ketika Nabi sedang duduk di antara dua sujud, duduknya Nabi dalam keadaan tulang belakang baginda ini dalam keadaan tegak. Lalu ada riwayat daripada baginda alaihi salatu wassalam, la tujzi'u salatun la yuqimu fiha ar-rajulu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud. Tidak diterima atau tidak sah salat seorang lelaki yang tidak menegakkan tulang belakangnya ketika rakaat dan juga ketika sujud. Okey, baik. Jadi sebenarnya saya perbetulkan balik, bukan duduk di antara dua sujud, tetapi ketika sujud itu sendiri. Dan disebut di sini, saya ulang balik lafaz daripada penulis kitab, wa kana sallallahu alaihi wasallam daiman yuqimu sulbahu idza rafa'a min ar-ruku'i wa baina as-sajdataini. Okey, tapi wa baina as-sajdatain itu di antara dua sujud lah tu. Okey, betul lah tu. Saya tak tarik balik. Sebab terjemahan ni dalam hadis ni disebut rukuk dan sujud. Tapi rukuk dan sujud tu maknanya adalah ketika bangun daripada rukuk dan ketika bangun daripada sujud. Begitu. Sebab ayat dia adalah iza rafa'a minar ruku', apabila baginda bangun daripada rukuk. Ini kata-kata daripada penulis kitab. Jadi hadis tu merujuk kepada itulah. Merujuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis kitab kita ini rahmatullah alaih. Jadi betul apa yang saya sebut pada awal tadi, iaitu ketika i'tidal dan ketika duduk di antara dua sujud, tulang belakang itu dalam keadaan menegak. Tulang belakang dalam keadaan menegak. Zakarahu Ibnu Khuzaimah fi sahihi. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah dalam Sahih Ibn Khuzaimah. Dan wakana berikutnya, wakana sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza stawa qa'iman qal, apabila baginda bangun daripada rakaat dan baginda berdiri dalam keadaan tegak, maka baginda akan mengatakan, Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Wahai Tuhan kami, milikmu lah atau buatmu lah ataupun untukmu lah segala pujian. Wa rubbama qal, dan kadangkala boleh jadi baginda membaca Rabbana lakal hamdu. Yang pertama tadi Rabbana apa? Walakal hamdu. Yang keduanya Rabbana lakal hamdu. Dan kedua-duanya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maknanya kedua-dua lafaz tu sahih. Rabbana lakal hamdu dan Rabbana walakal hamdu. Okey. Wa rubbama qala, dan kadang-kala baginda membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dan dikatakan di sini sahha dzalika anhu kulluhu, semuanya sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Okey.
Yang tu untuk imam ke untuk makmum? Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu tu slow. Asasnya zikir ini macam kita kata yang sama macam takbir perpindahan, yang tu kuat. Tapi kalau kita ketika solat zuhur sebagai contoh, maka kita baca Fatihah perlahan. Kita baca surah selepas Al-Fatihah pun perlahan. Tapi bila kita nak berpindah semula daripada berdiri kepada rakaat, Allahu Akbar, kita sujud. Jadi ketika kita, saya minta maaf, ketika kita rakaat, dan bila kita rakaat pun zikir kita perlahan juga. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dan kemudian kita bangun, Sami Allahu liman hamidah. Jadi yang tu kuatlah sebab dia lebih kurang macam zikir yang untuk memberitahu pemisah antara dua rukun ni. Tapi ketika kita i'tidal tu, kita baca perlahan, Rabbana walakal hamdu. Dia sama situasi dia, dan semua ini adalah dalilnya ittiba'. Nabi buat begitu. Dalilnya adalah ittiba' atas faktor Nabi SAW melakukan perkara tersebut. Baik. Dah disebutkan di sini, kita sambung sedikit. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam italatu hadha rukun biqadri ruku'i was sujud. Antara petunjuk Nabi, Nabi memanjangkan rukun ini dengan kadar rokok dan juga sujud. Dan rukun ini merujuk kepada apa dia? I'tidal. Kerana kita sekarang ini, bila kita ucap Sami Allahu liman hamidah dan bila kita ucap Rabbana walakal hamdu tu, semasa apa? Semasa i'tidal, iaitu semasa bangun daripada rokok. Jadi i'tidal juga adalah apa? Rukun. I'tidal di dalam salat juga merupakan rukun. Dan penulis kitab kata antara petunjuk Nabi adalah memanjangkan rukun ini merujuk kepada i'tidal dengan kadar rokok dan juga sujud. Dengan kadar rokok dan juga sujud. Kadar merujuk kepada tempoh lamanya rokok dan tempoh lamanya sujud. Nah, itu makna kadar. Fasahha anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, telah sahih riwayat daripada Nabi bahawasanya baginda mengatakan, Sami'allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard, ataupun mil'as samawati wal ard, mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahlas sana'i wal majad ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini terjemahan dia. Dan hadis ini agak panjang, iaitu bacaan ni agak panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maknanya ini yang Nabi baca semasa apa? Semasa i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Dan ini juga maknanya maksur dan sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita pun boleh untuk membacanya semasa i'tidal. Wa sahha anhu annahu sallallahu alaihi wasallam karrara fihi qawla li rabbil hamdu. Ada juga riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi i'tidal, Nabi mengulang-ulang bacaan dan sebutan zikir li rabbil hamd. Untuk Tuhanku pujian, untuk Tuhanku segala pujian. Maknanya sama juga dengan Rabbana walakal hamdu, sama saja. Jadi Nabi mengulang-ulang sebutan li rabbil hamd. Ketika apa? Ketika i'tidal. Baik. Hatta kana biqadri ruku', sehinggalah bacaan tersebut sama tempohnya dengan kadar panjangnya rukuk Nabi sallallahu
alaihi wasallam. Sehingga kadar bacaan tersebut sama dengan kadar tempoh panjangnya rokok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya riwayat di sini menunjukkan bahawasanya i'tidal Nabi juga sama tempohnya dengan rokok Nabi dan sama tempoh panjangnya dengan sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam mazhab Syafi'i, hadirin dan hadirat, perlu kita jelas satu perkara. Iaitu adanya pembahagian rukun ini kepada rukun panjang dan juga rukun pendek dalam mazhab Syafi'i. Rukun panjang dan rukun pendek. Rukun panjang ia merujuk seperti semua rukun fi'li di dalam salat. Itu adalah rukun panjang. Seperti apa? Seperti berdiri tegak, seperti rokok, seperti sujud sebanyak 2 kali. Dan rukun pendek di dalam salat ada 2 sahaja, iaitu i'tidal yang pertamanya dan yang keduanya adalah apa? Duduk di antara 2 sujud. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kedua-dua ini adalah rukun pendek, maka tidak dibolehkan untuk kita terlalu berlama-lama padanya. Ini pandangan mazhab. Tapi kalau merujuk kepada pandangan Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad ini, Hadiyun Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda memanjangkan i'tidal baginda sama tempohnya dengan rokok dan juga ketika apa? Ketika sujud. Baik. Sama tempohnya dengan ketika rokok dan juga ketika sujud. Wa sahha anhu, ada juga riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' yamkusu hatta yaqula al-qa'ilu qad nasi min italatihi li hadha ar-rukn fadhakara Muslimun an Anas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'a Allahu liman hamidah qama hatta naqul qad awham summa yasjud wa yaq'ud baina as-sajdataini hatta naqul qad awham. Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari. Telah sahih riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda bangun atau mengangkat kepalanya daripada rokok, baginda akan berdiri lama. Baginda akan berdiri dalam tempoh yang panjang, tempoh yang lama, iaitu semasa i'tidal itu. Sehingga ada orang berkata qad nasi, Nabi ni dah terlupa kot. Begitu. Maknanya Nabi seolah telah lalai dalam solat dia. Min italatihi li hadza rukun, disebabkan perbuatan Nabi yang memanjangkan rukun i'tidal. Sebahagian kata Nabi ni terlupa kot tengah semayang. Contoh. Lalu Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah, Nabi ni apabila baginda membaca sami Allahu liman hamidah, baginda akan berdiri lama hatta naqul qad awham, sehingga kami akan berkata, kami ni merujuk kepada siapa? Para sahabat. Nabi ni tengah waham ni, maknanya tengah keliru. Summa yasjud, kemudian barulah baginda sujud dan baginda bangun. Wa yaq'ud baina sajdatain, Nabi duduk di antara 2 sujud, sehingga kami mengatakan qad awham, maknanya Nabi ni tengah waham, tengah keliru. Jadi maknanya dekat sini, kenapa para sahabat sampai tahap begitu, menunjukkan betapa lamanya Nabi i'tidal dan betapa lamanya Nabi apa? Duduk di antara 2 sujud. Itu maknanya riwayat ni menunjukkan Nabi ni lama duduk i'tidal, Nabi lama berdiri ketika i'tidal, dan Nabi lama duduk ketika antara dua sujud. Baik. Dan ada riwayat yang sahih yang membenarkan kepada hal ini, iaitu bilakah waktunya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lama ketika i'tidal? Disebutkan di sini, wa sahha anhu fi salatil kusufi annahu atala hadha rukna ba'da ruku'i hatta kana qariban min ruku'ih wa kana ruku'uhu sallallahu alaihi wasallam qariban min qiyamih fahadha hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam al-ma'lum alladhi la mu'arida lahu biwajhin. Terjemahan. Dan telah sahih daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam salat kusuf.
Dan salat kusuf merujuk kepada salat gerhana. Salat gerhana. Dia kita kata begini, dalam bahasa Arab, kalau khusuf dengan kha, yang itu adalah gerhana bulan. Yang itu adalah gerhana bulan, khusuf. Wa khasafal qamar. Manakala kalau gerhana matahari, dia panggil sebagai kusuf. Gerhana matahari, kusuf. Kemudian, kalaulah disebut salatu al-kusufain, salat dua kusuf, itu merujuk kepada salat gerhana bulan dan gerhana matahari. Maknanya solat antara matahari dan bulan digabungkan sekali. Begitu. Dan sebenarnya ini adalah orang kata satu seni dalam bahasa Arab. Kalau gerhana bulan khusuf, gerhana matahari kusuf, tapi kalau dua-dua gerhana digabungkan, salatul kusufain, disatukan je, kusufain. Dan ini antara faedah yang saya dapat daripada Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala masa kuliah beliau. Beliau sebut tentang hal inilah. Ada dua perkara tu kalau dia gabungkan dia jadi satu nama juga. Tapi dia akan jadi macam contohnya Umarain, begitu. Dua Omar. Padahal Abu Bakar dan Omar, tapi dia panggil Umarain, begitu. Jadi ini antara beberapa seni dalam bahasa Arab. Dan Nabi ketika salat gerhana berlaku, baginda memanjangkan i'tidal selepas rokok, sehinggalah tempoh i'tidal tu lamanya seperti lamanya rokok Nabi SAW dalam salat gerhana. Dan kita pun tahulah betapa lamanya sebenarnya salat gerhana. Bagi yang biasa buat, dia akan tahu bahawasanya salat gerhana ini sebenarnya adalah tempohnya begitu lama. Tempohnya begitu panjang. Kenapa tempohnya begitu panjang? Kerana gerhana ni adalah Nabi SAW kata dalam hadis Bukhari, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Matahari dan bulan, duanya adalah tanda kebesaran Allah. La yankasifani limauti ahadin wala lihayati. Kedua-duanya tidak akan berlaku gerhana, iaitu tidak akan berlaku gerhana matahari dan gerhana bulan, limauti ahad, disebabkan kematian seseorang manusia. Maknanya macam sebahagian orang, kalau hujan berlaku, oh ni mesti hujan sebab kawan ni mati, begitu. Ada pelangi sikit, oh ini pelangi ni mesti sebab kawan ni mati, begitu. Yang tu bukan, ni bukannya ajaran Islam. Tapi kita tengok baru ni masa Ratu Elizabeth meninggal tu, rakyat UK buat macam tu juga. Sebab hari dia meninggal tu, ada pelangi, ada hujan dan ada pelangi. Jadi pelangi tu, dia ambil gambar, dia kata, oh ini adalah petanda kematian yang baik. Dia pada husnul khatimah juga, Allah kita kata. Kemudian adalah awan berbentuk macam crown tu. Awan berbentuk begitu. Pun dia kata, ini menunjukkan dia masih bersama dengan kita di langit. Allah kita kata. Tapi sebenarnya ada juga kefahaman orang kita macam tu. Betul atau tidak? Kadang bila ada orang mati je, mesti kata, oh ini redup je cuaca hari ni sebab kawan ni mati. Allah. Bukan sebab macam tu. Kan pada zaman Nabi SAW, gerhana berlaku pada hari kematian anak Nabi yang bernama Ibrahim alaihissalam. Lalu para sahabat, sebahagian mereka kata gerhana ni berlaku sebab kewafatan. Maka Nabi SAW kata, La yankasifani li ahadin wala li hayatih. Gerhana tidak berlaku disebabkan matinya seseorang atau kelahiran seseorang. Itu kata Nabi. Wala li hayatih. Tapi gerhana ni berlaku atas kehendak Allah, dan sebenarnya gerhana ni adalah untuk Allah takhwifan, sebagai takhwif daripada Allah. Untuk Allah menakutkan para hamba-Nya. Bukan untuk kita selfie dan happy-happy dan upload dalam IG, tidak. Tapi kita nak ambil ibrah dan ketakutan. Jadi Nabi nak menzahirkan takut, Nabi melamakan apa? Salat. Nabi lamakan salat. Salat kusuf. Jadi poinnya di sini, i'tidal Nabi SAW juga lama ketika salat. Dan wa kana ruku'uhu qariban min qiyamih. Dari sudut rokok Nabi, dia sama lama dengan qiyam Nabi. Fahadha hadiyuhul ma'lum alladhi la mu'arida lahu biwajhin.
Dan ini adalah petunjuk Nabi SAW yang diketahui dan tidak ada sebarang nas yang mencanggah atau yang tidak ada siapa yang boleh membantahnya. Begitulah. Summa, kemudian ni kita nak tengok tata cara dan kaifiat salat Nabi SAW. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yukabbiru wa yukhirru sajidan wala yarfa'u yadayhi wa qad ruwiya anhu annahu kana yarfa'uhuma aidan wa sahhahahu ba'dul huffadhi kabni Hazm rahimahullah wa huwa wahmun falam yasihha anhu sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal battah. Terjemahan hadirin dan hadirat. Kemudian Nabi SAW bertakbir. Baginda bertakbir. Lalu baginda pun menyungkur sujud. Kharra sujudan ni terjemahannya baginda menyungkur sujud. Maksudnya baginda turun untuk sujud. Itu makna dia. Tapi sebelum Nabi sujud, maknanya selepas i'tidal itu, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Jadi Nabi bertakbir untuk sujud. Itu. Wa kabbara summa kana sallam yukabbiru. Itu dia. Dan takbir ni lah kita kata takbir perpindahan. Takbir apa? Takbir perpindahan. Dahulu saya pernah sebut bahawasanya takbir dalam salat ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya takbiratul ihram dan yang keduanya takbir intiqalat ini. Takbiratul ihram adalah rukun dan hukumnya wajib, manakala takbir intiqalat atau takbir perpindahan daripada satu rukun ke rukun yang lain ni hukum dia adalah sunat. Hukum dia adalah sunat. Dan ia termasuk dalam sunat hay'ah di dalam salat. Ia termasuk dalam sunat hay'ah. Jadi kita katakan hadirin dan hadirat, maka takbir di sini dia dibuat oleh Nabi, cuma bukanlah semua perbuatan Nabi dalam salat tu hukumnya wajib. Ada perbuatan tu yang hukumnya sunat. Antaranya takbir untuk satu rukun ke rukun yang lain. Dan i'tidal adalah rukun. Begitu juga sujud adalah rukun. Jadi antara i'tidal ke sujud Nabi pun Allahu Akbar. Dan Nabi kita ni kharra sajidan, Nabi menyungkur sujud. Dan ketika Nabi i'tidal dan nak pergi ke sujud tu, Nabi tidak mengangkat tangan lah. Maknanya Sami Allahu liman hamidah, tangan Nabi di bawah, kemudian Allahu Akbar, begitu. Nabi terus turun. Cuma ada pandangan ulama lain yang mengatakan wa qad ruwiya anhu annahu kana yarfa'uhuma. Ada riwayat daripada Nabi yang menunjukkan ketika Nabi nak sujud pun Nabi Allahu Akbar. Begitu. Nabi angkat juga dua tangan Nabi. Ada riwayat kata begitu. Wa sahhahahu ba'dul huffaz, dan sebahagian ulama hadis mereka mensahihkan riwayat tersebut. Sebahagian ulama hadis mereka mensahihkan riwayat tersebut, seperti siapa? Kata penulis kitab Kabni Hazm rahimahullah. Seperti Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahmatullah alaih yang wafat pada tahun 456 Hijrah. Dan Ibn Hazm ini dia tokoh, dia adalah pengasas ataupun dia adalah pengembang kepada mazhab apa? Mazhab Zahiri. Betul tak? Mazhab Zahiri. Asas dan yang mengasaskan mazhab Az-Zahiri ini adalah seorang ulama yang disebut sebagai Daud Az-Zahiri. Sebagai apa? Daud Az-Zahiri. Tapi pada kurun yang kelima hijrah atau pada kurun yang keempat hijrah barulah ia lebih merebak dan meluas. Dan inilah antara peranan besar Al-Imam Ibn Hazm Az-Zahiri Al-Andalusi rahmatullah alaih. Dan beliau ada sebuah karya yang sangat-sangat masyhur itu. Apa nama karya Ibn Hazm yang sangat masyhur tu? Al-Muhalla bil Athar. Al-Muhalla bil Athar. Jadi Al-Muhalla atau lebih masyhur sebagai Al-Muhalla. Dan itu adalah sebuah kitab masterpiece yang ditulis oleh Ibn Hazm Az-Zahiri. Dan banyak pandangan yang menarik sebenarnya di situ.
Antaranya adalah pandangan beliau rahmatullah alaih berkenaan tidak wajibnya qada salat bagi orang yang meninggalkan salat. Begitu. Biasa tak kita dengar pandangan tu? Tidak wajib qada salat bagi orang yang meninggalkan salat. Dan ini adalah pandangan yang menyelisihi jumhur. Jumhur ulama berpendapat siapa yang meninggalkan salat baik disebabkan terlupa atau tertidur atau sengaja, wajib qada. Wajib qada. Selama ada wajib qada tu ala faur atau ala tarakhi tu khilaf. Ala faur ni wajib qada dengan kadar yang segera ni bagi yang meninggalkan dengan sengaja. Tapi kalau ada tempoh untuk dia qada, yang tu kita katakan adalah kepada yang meninggalkannya disebabkan tidur ataupun disebabkan terlupa. Cuma Ibn Hazim dia bagi satu pandangan dalam kitabnya Al-Muhalla itu. Dia kata solat ni dia kata merupakan kewajipan yang berwaktu. Allah kata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat merupakan suatu kewajipan yang berwaktu. Bila kata kita ni ada waktu kuliah, betul tak? Contohnya sekarang ni kita kuliah, ada tak waktu dia? Ada waktu dia. Tapi waktu kuliah ni apa makna dia? Dia ada waktu mula, dia ada waktu tamat. Jadi contoh, saya mula 9.30, saya tamat 10.30. Jadi sekarang belum lagi, jangan tengok jam lagi. Jadi sekarang belum lagi. Jadi kita kata mula 9.30, tamat 10.30. Tapi kalau saya start kuliah pukul 9 ataupun pukul 8, maka dia akan kacau waktu orang lain. Begitu. Seolah perumpamaannya begitu. Dan salat pun ada salat waktu. Salat pun adalah dia punya waktu dia. Jadi dia ada waktu mula, dia ada waktu tamat. Itu makna dia. Jadi apa hukum kata Ibn Hazim? Apa hukum seseorang yang salat sebelum masuk waktu? Sah tak salat dia? Tak sah. Sebab apa tak sah? Syarat sah salat antaranya masuk waktu salat. Itu syarat sah salat. Iaitu dukhulul waqti, masuknya waktu. Jadi pada pandangan Ibn Hazim, kalaulah salat sebelum masuk waktu pun tidak sah, begitulah juga dengan salat selepas tamat waktu. Kenapa awak dalam waktu tahu awak tak nak semayang, tapi waktu dah tamat baru awak nak semayang? Maka ini menurut dia sama juga tidak sah. Ini pandangan Zahiriyah. Pandangan Ibn Hazim Al-Zahiri rahmatullah alaih. Tetapi dia antara yang berpendapat berbalik kepada topik kita ini. Beliau antara yang berpendapat bahawasanya ketika Nabi nak turun sujud daripada i'tidal pun Nabi angkat tangan juga. Allahu Akbar. Begitu. Cuma di sisi Ibnul Qayyim rahmatullah alaih, dan macam yang kita tahu Ibnul Qayyim ni dia kemudian sikit daripada Ibnu Hazim. Ibn Hazim tadi saya kata wafat 456 Hijrah, iaitu pada pertengahan kurun yang kelima. Manakala Ibnul Qayyim ni dia wafat pada tahun 751 Hijrah, iaitu pada pertengahan kurun yang ke-8 Hijrah. Dekat 300 tahun beza antara dua tokoh besar ni. Jadi dia datang kemudian Ibnul Qayyim dia kata apa? Wahwa wahmun. Pendapat Ibn Hazim ni adalah pendapat yang waham. Waham ni benda yang tak jelas lah. Maknanya pendapat yang keliru. Pendapat yang secara asalnya silap lah. Maknanya macam kita kata Nabi waham. Nabi terlupa kot dah tadi. Macam tu. Falam yasihha anhu sallallahu alaihi wasallam fi dhalikal battah. Tak sahih pun riwayat yang menyebutkan tentang hal tersebut. Maknanya tak sahih riwayat yang menyebutkan Nabi mengangkat dua tangan baginda ketika Nabi nak pergi turun apa? Turun sujud. Itu tak sahih. Yang sahihnya Nabi apa? Tak angkat. Yang sahihnya Nabi tidak angkat. Cuma Nabi apa? Melafazkan takbir dan Nabi pun sujud je. Nabi Allahu Akbar tanpa mengangkat dua tangan seperti mana takbir-takbir yang lain. Okey, yang terakhir hadirin dan hadirat sebelum kita tutup. Ya. Baik, cara ulama-ulama memahami riwayat yang pelbagai ni, kita kena tahu gini. Kaedahnya, dalil ni dilihat bercanggah. Ada riwayat yang menunjukkan Nabi ni salat lama, dan ada riwayat yang menunjukkan Nabi ni mempercepat atau meringkaskan salat. Tetapi kedua-duanya hadis sahih. Begitu. Boleh jadi dua-duanya riwayat Imam Bukhari. Jadi ni adalah dia panggil sebagai turuk
daf'ut ta'arud bainal adillah. Cara untuk kita ini menangani atau menangani percanggahan antara dalil-dalil. Maksudnya pada zahir kita nampak ada percanggahan pada riwayat, pada dalil. Lalu cara pertama yang mereka buat adalah mesti jamak wa taufiq. Mereka himpun dan harmonikan. Apa pandangan? Mereka himpun dan harmonikan. Lalu mereka keluarlah pandangan bahawasanya yang lama ini adalah pada solat malam, iaitu pada tahajud. Dan yang lama ini adalah merujuk kepada solat gerhana. Itu. Adapun dalam kebiasaan dan petunjuk Nabi dalam memberi arahan untuk solat fardu yang 5 waktu ini, bacaannya seperti yang kita sebut dalam beberapa kuliah yang lepas. Kalau tak silap saya, 2 kuliah yang lepas. Maknanya solat subuh Nabi baca surah begini, zuhur Nabi baca surah begini, asar Nabi baca surah sekian dan sekian, dan tempoh itulah, dan itu hakikatnya tidak begitu lama. Itu yang hakikatnya tidak begitu lama. Contoh, kalau Nabi SAW solat dalam keadaan Nabi membaca surah Sabbihisma Rabbikal A'la, dengan Nabi salat, dengan Nabi membaca Baqarah, Ali Imran dengan Nisa dalam salat tahajud, yang tu lagi lama. Tapi orang kita Sabbihisma Rabbikal A'la pun dia kata panjang. Begitu. Jadi ada perbezaan tu sebenarnya. Jadi takkanlah setiap kali sembahyang Inna A'tayna aje. Takkan setiap kali sembahyang Iza Ja'a Nasrullah saja. Jadi sebab itu Nabi SAW kadang membaca apa? Wattur dalam salat maghrib. Yang ini kita telah sebut dalam kelas kita yang lepas. Jadi itu adalah hakikatnya tidak begitu panjang. Tidak begitu panjang. Tambahan pula, ada riwayat yang menunjukkan kepada kita ini bahawasanya Nabi SAW menegur Muaz bin Jabal yang memanjangkan ataupun melama-lamakan salat. Dan Nabi kata, Ya ayuhan nas, inna minkum munaffirin, faman amman nasa falyatajawwas, fa inna khalfa'ud da'if wal kabir wa zal hajah. Siapa yang jadi imam kepada orang ramai, hendaklah dia ringkaskan, kata Nabi. Yang ni kena tengok juga kepada fiqah. Ini fiqah namanya fiqah imam. Di sini penting. Jadi, dia ada fiqah imam, dan kita kena gabung dan harmonikan antara dua riwayat ni, bahawasanya kebiasaan yang lama-lama betul tu adalah pada solat malam. Ataupun solat bersendirian. Ataupun dalam solat gerhana. Kerana ada tujuan untuk kita lama di situ, kerana untuk menzahirkan ketakutan kepada gerhana matahari atau gerhana bulan yang berlaku. Tapi kalau secara normalnya, dia tidak terlalu lama. Tambah-tambah kita kena meraihkan makmum yang dengan pelbagai ini. Bayangkan dulu sahabat Nabi pun Nabi suruh raikan, sedangkan sahabat ni yang paling faham agama, paling beragama, paling takwa pada Allah, paling beriman. Sekarang ni kita baru kenal dengan orang yang tu, dia tu baru taubat, baru datang masjid. Bila sekali dia nak taubat, dia datang masjid. Tengok-tengok dia kena imam baca, Allah punya lama, tak jadi aku taubat, malas aku datang masjid lepas ni. Lama sangat, kita tak tahu. Sebab tu kena hati-hati tu. Sebab tu kalau boleh kita raikan, ataupun kita tengok dalam kalangan kita ini ramai yang bekerja apa semua. Kita tak boleh nak menarik masa mereka begitu lama. Tapi kita raikan, cuba bila kita raikan, kita tengok bagus imam ni. Dia tengok sekarang ni contohnya, katakan waktu masuk awal pun dia ikut betul-betul masa. Dia tak adalah nak panjang-panjang ke apa semua. Contoh solat Jumaat esok, kalau ada khatib kan, khatib je dah nala punya khutbah bagi 45 minit ke sejam. Kemudian solat pula baca panjang pula, Sabbihisma Rabbikal A'la, hal ataka hadisul ghasyiyah. Jadi kita kata orang nak bekerja, nak pergi kerja lagi, nak makan tengah hari lagi. Jadi kalau khatib dia boleh fikir tu, jemaah dia akan rasa macam, oi bagus ni, aku lepas ni aku sembahyang sini lagi. Aku cari dia lagi masjid, aku rajin datang masjid ni, contoh. Begitu pun antara fiqh imam yang kita perlu raikan. Wallahu taala a'la wa alam. Jadi saya rasa saya tak sempat nak sambung yang poin yang berikutnya, iaitu baginda SAW ketika Nabi turun daripada i'tidal ke sujud tu, Nabi turun tangan dulu ke lutut dulu. Yang tu nanti kuliah akan datang kita akan bahas topik tersebut. Saya rasa memadailah sekadar itu. Saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.